Dalam muqaddimah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebelum kita bicara tentang muqaddimah, kita tengok dulu sejarah hidup Al-Imam Al-Ghazali. Hak untuk kita menceritakan perkara tersebut walaupun Al-Imam Al-Ghazali sudah terkenal. Ya. Di Imam Al-Ghazali rahimahullah dilahirkan di Tus pada tahun 450 Hijriyah. Dan ayahnya wafat ketika beliau masih kecil. Dan ayahnya mewasiatkan kepada saudaranya, kepada sahabatnya beliau dan juga adik beliau Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad untuk dijaga dan dimasukkan ke madrasah untuk mereka belajar sehingga mereka dewasa. Sebelum tu dididik dulu, dijaga oleh sahabat kepada ayahanda Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah itu duit perbelanjaan yang diberikan oleh ayah Al-Imam Al-Ghazali telah selesai habis. Maka kata sahabat kepada ayah Al-Imam Al-Ghazali yang menjaga Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Ahmad adik kepada Imam Ghazali, kata dia, saya telah selesai dan saya pun fakir, kata dia. Saya orang yang miskin, saya fakir. Ayah kamu telah memberikan kepada saya tanggungjawab untuk saya menjaga kalian berdua. Saya telah selesaikan tanggungjawab saya, kata dia. Dan duit pun telah selesai. Hampir selesai. Jadi saya cadangkan untuk kamu dan adik kamu masuk ke madrasah. Karena sekolah pada waktu tersebut, madrasah pada zaman itu akan menyediakan beasiswa kepada para pelajar. Diberikan beasiswa, perbelanjaan dan ada makan di madrasah. Jadi kamu boleh pergi ke madrasah, belajar, tinggal di sana dan dalam masa yang sama akan dapat keuangan dan juga bekalan makanan. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pada ketika tersebut pergilah bersama dengan adik beliau Imam Ahmad masuk ke madrasah tersebut dan kemudian bermulalah perjalanan ilmu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Teman ayah beliau yang dititipkan untuk menjaga Al-Imam Al-Ghazali dan adik beliau Al-Imam Ahmad juga seorang yang soleh, wali min awliyaillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mula mempelajari ilmu daripada akabir syuyukh al-asr, yaitu Al-Imam Al-Ghazali membaca dan juga mempelajari ilmu daripada Syekh Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ar-Razakani di Tus. Di Tus beliau mengaji dengan Al-Imam Ar-Razakani. Kemudian beliau bermusafir ke Jurjan dan mempelajari ilmu dengan Al-Imam Abul Qasim Al-Ismaili. Kemudian beliau pergi ke Naisabur melazimi Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, guru beliau. Dan daripada sinilah futuhnya beliau. Beliau mendapatkan pembukaan ilmu berkat gurunya Al-Imam Al-Imamul Haramain Abul Ma'ali. Dan ketika mana beliau belajar dengan Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini Imamul Haramain, beliau sempat menulis tulisan pertama beliau iaitu Manqul fi ilmi al-usul, dalam ilmu usul fiqh. Dan guru beliau Al-Imam Al-Juwaini kata apa waktu ketika dibaca kitab anak murid dia tulis ni, kata dia, kamu telah menanam aku sebelum aku mati. Maksudnya kamu dah tanam aku sebelum aku mati lagi, wahai Muhammad. Maknanya tulisan beliau ini telah dicium oleh gurunya dengan ciuman kemasyhuran, akan menjadi orang yang masyhur pada masa akan datang dengan keilmuan. Jadi dibaca dan dakik tulisan Al-Imam Al-Ghazali sehingga gurunya memuji dengan pujian tersebut. Dan setelah wafat Al-Imam Al-Juwaini, Al-Imam Al-Ghazali keluar ke muaskar. Keluar ke muaskar. Muaskar di sini boleh jadi dia masuk dalam ketenteraan. Kemudian didengar bahawa kedatangan Al-Imam Al-Ghazali tadi oleh Al-Wazir Nizamul Mulk. Al-Wazir Nizamul Mulk ni seorang menteri yang sangat cintakan ilmu dan para alim ulama. Jadi beliau didahulukan atau qaddamahu fi majlisih, diletakkan Imam Al-Ghazali di dalam majlisnya beliau, dan kemudian dibuat majlis munazarah, perbincangan di antara ulama
maka dilihat kekuatan Al-Imamul Ghazali dalam munazarah, dalam perbincangan dan perdebatan ilmu. Sehingga akhirnya Al-Imam Al-Ghazali dibuat madrasah ataupun dihantar beliau ke madrasah di Baghdad untuk mengajar di madrasah tersebut, iaitu Madrasah An-Nizamiyah yang diasaskan oleh Nizam Al-Mulk, Wazir Nizamul Mulk. Jadi menteri ini dia ada madrasah dia yang dia telah wakafkan keuangannya untuk pembinaan madrasah tersebut, dan yang akan memimpin madrasah itu adalah alim besar pada zaman itu. Dan Al-Imamul Ghazali dipilih untuk menjadi mudir di situ. Dan Al-Imamul Ghazali ketika mana berada di Madrasah Nizamiyah pada tahun 484, nama beliau telah tersebar harum di seluruh dunia Islam pada ketika tersebut. Lalu berbondong para alim ulama, bukan awam, alim ulama yang datang belajar ilmu dengan beliau, sehingga dikatakan dalam majlis beliau hampir 400 orang, kesemuanya alim yang hadir dalam majlis beliau, bukan awam lagi. Jadi yang hadir dan kemudian mengikuti pengajian dengan Al-Imam Al-Ghazali. Dan ketika beliau mengajar di Baghdad, dan waktu itu beliau banyak menulis, dan banyak tulisan-tulisan beliau yang keluar sehingga nama beliau semakin harum dan tersebar masyhur di seluruh alam pada ketika tersebut. Sehingga orang pakat datang semua pergi datang ke Baghdad semata-mata untuk menuntut ilmu dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian datang kepada beliau perasaan kurang senang dengan jiwanya. Ini dipanggil dengan ja'atuhu sa'adatul haqiqiyah. Datang terdetik dalam hatinya. Ini dipanggil percikan cahaya hal yang Allah Ta'ala beri kepada Al-Imamul Ghazali, sehingga beliau memilih setelah itu daripada jalan kemasyhuran. Dan beliau telah masyhur pada waktu sebagai kibar alim, pada waktu tersebut kibar ulama. Tapi beliau meninggalkan jalan tersebut dan mengikuti jalan ahli zuhud dan mengelakkan daripada dikenali oleh orang pada waktu tersebut. Di mana tempat yang orang kenal beliau, maka beliau akan berpindah pergi ke tempat lain pula. Jadi kalau dia duduk di tempat tadi, jadi orang tahu kata ada Al-Imamul Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, esok hilang. Dia akan hilang esok, pergi musafir ke tempat lain pula. Dan beliau waktu inilah beliau bermusafir ke Makkah Al-Mukarramah menunaikan haji dan kemudian masuk ke Dimashq. Ini waktu ini umurnya berapa? Waktu beliau menjadi mudir di Madrasah Nizamiyah pada 8484, beliau lahir 450. Jadi umurnya berapa waktu tu? 84 tolak 50, 34. Umur 34 jadi mudir Nizamiyah. Mana? Mudir Nizamiyah. Dan yang hadir majlis beliau kibar ulama semuanya. Itu dia. Dan beliau berubah pada setelah 4 tahun berada di Nizamiyah. Mana ketika umurnya 38, sebelum umurnya 40. Beliau mula datang hal yang menyebabkan beliau meninggalkan seluruh perkara kemasyhuran yang telah didapatkan oleh beliau pada ketika tersebut. Apa yang dia tak ada? Dengan kekayaan, dengan kemasyhuran, dengan keilmuan, dengan penerimaan daripada para raja. Bukannya orang biasa saja, raja, pementeri-menteri, semua pakat datang untuk mengambil barakah Al-Imamul Ghazali dan mengikuti pengajian beliau, menumpang keberkatan beliau. Itu masyhurnya beliau pada waktu itu. Umur berapa? 38. Dan waktu itulah beliau meninggalkan kedudukan tadi. Ini yang paling susah sekali bagi orang ketika tengah di puncak masyhur, tiba-tiba dia tinggal. Hal ajaib ni, hal Imam Ghazali. Lalu beliau pergi ke Mekah Al-Mukarramah pada 488, minta maaf, umur 38. Kemudian beliau ke Dimashq setelah 1 tahun di Mekah. Beliau ke Dimashq, ke Syria, dan duduk di sana lebih kurang 20 tahun. Dan di sinilah beliau melaksanakan riyadah ataupun latihan kesufian dan bermujahadah dan berkhulwah di tiang ataupun di tempat khulwah yang ada di Masjid Umawi, tiang putih yang nanti akan turun Sayyidina Isa di tempat tersebut. Nabi Isa nanti akan turun di situ. Ini mungkin sir kenapa Al-Imamul Ghazali memilih tempat sedemikian. Ini awliya Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberi bilik tadi kepada beliau.
Ada kisah yang panjang lagi dalam perjalanan Al-Imam Al-Ghazali. Dikatakan bahawa beliau pernah satu hari berada di satu masjid yang diajar ilmu oleh para ulama di situ, dan dilihat Imam Ghazali dengan badannya yang kurus, bajunya yang biasa, tidak dikenali. Pada Imam Ghazali dah terkenal sebelum tu. Semua orang zaman dulu mana ada Facebook, mana ada Instagram, duk tak gambar sambil minum kopi, tak. Nah, dia tengah selesai menulis Ihya, baru jilid yang ketiga, ambil gambar sikit, tak ada. Kalau orang dah kitab tak ada siap lagi, 30 dunia dah tahu. Nah, lepas tu kita tak siap. Jadi beliau begitu. Satu hari beliau tengok ada seorang murid sedang jadi monyok di luar kelas. Lalu Imam Ghazali panggil. Kenapa? Tanya dia. Jadi orang ni pun tengok, dia ni kan, dengan baju macam ni, nampak jangan tukang duk cuci masjid ni. Dia siapa nak panggil apa semua. Lepas tu dia tanya, kamu bincang apa tadi dengan guru kamu dalam kelas? Dia pun sebut ada masalah sekian, dan kemudian ada sedikit kemusykilan yang guru tadi tidak boleh selesaikan, dan kami pun tak faham dalam pengajian tadi macam mana. Imam Ghazali tak main saya tengok. Al-Imam Al-Ghazali waktu tu adalah digelar dengan faqihul mazhab, dan beliau salah seorang daripada mujtahid mazhab. Beliau mencapai kepada peringkat ashabul wujuh, khilaf di kalangan ulama ashabul wujuh. Sebahagian mengatakan bahawa beliau mencapai peringkat ashabul wujuh. Ashabul wujuh, apa dia maksud ashabul wujuh? Iaitu peringkat yang di bawah sedikit sahaja daripada mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Auza'i, Al-Imam Nakhai. Ini imam-imam kibar yang merupakan mujtahid mutlak. Ashabul wujuh, mereka ini terus mengambil hukum daripada Al-Quran dengan hadis. Sama juga macam mujtahid mutlak. Cuma bezanya mereka mengikuti usul imam yang terdahulu. Jadi imam apa? Imam Syafi'i. Karena beliau mazhabnya Syafi'i. Lalu beliau mengikuti usul Imam Syafi'i, tetapi mengambil terus daripada Quran dengan hadis. Sebagian mengatakan Imamul Ghazali mencapai peringkat tersebut. Bukan calang orang. Jadi bila budak ni tengok, tu kan ni. Dia tak nak tengok kitab. Dia pun tengok kitab. Tengok kitab, dia pun syarah. Imam Ghazali pun syarah masalah ni begini. Lalu budak ni pun panggil kawan-kawan dia, "Mai dengar ni. Syarahan ni, masya-Allah." Dan kali guru yang mengajak tadi tengok berjauh. Siapa dia tu? Yang dia pergi kerumun dekat kawan tu. Dia tu duduk tengok di masjid, nampak macam orang biasa ya. Jadi siapa dia ni? Lalu guru tadi pun panggil anak murid dia. Panggil anak murid tu mai, dan dia kata, "Tu siapa dia tu?" Kata, "Kami pun tak tahu. Rajul gharib, orang asing yang ilmunya luar biasa syarahan beliau, memahami masail tadi." Lalu terus guru ni pergi jumpa. Tanya sembang-sembang, tanya, "Anta man anta?" Ya. Jadi Imam Ghazali duk tak nak jawab duk, macam mana nak cerita. Keluar. "Anta Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, nama yang terkenal seluruh dunia ni, kamu." Masya Allah. Jadi heboh pada waktu tersebut. Imamul Ghazali ada di masjid tu, tapi orang tak kenal. Esok hilang. Esoknya Imam Ghazali hilang, cari tak jumpa lah. Terus pergi ke tempat lain lah. Ini Imam Ghazali ni, beliau luar biasa. Jadi Al-Imamul Ghazali mengarang kitab Ihya ketika berada di Dimashq. Kemudian beliau kembali ke Tus, kampung beliau, dan kemudian Fakhrul Mulk memanggil beliau untuk kembali semula ke Naisabur untuk mengajar di madrasah nizamiyah. Dia kembali semula dengan menghormati Fakhrul Mulk. Mungkin ni bawah sikit daripada Nizamul Mulk, pengganti kepada Wazir Nizamul Mulk. Jadi Fakhrul Mulk panggil, ini nama orang. Maka dipanggil beliau, datang. Beliau pergi sekali lagi mengajar balik di madrasah nizamiyah. Kemudian setelah tu beliau tinggalkan madrasah, kembali semula ke rumah beliau, dan dibuat madrasah di sebelah rumah beliau di Tus. Dan disitulah beliau mendidik para murid, membahagikan masanya dengan Al-Quran, mengajar, memberi faedah, memberi nasihat dan irsyad, sehinggalah beliau wafat
di Tus pada tahun 505 Hijriah. Ini kisah Al-Imam Al-Ghazali yang ringkas, secara ringkaslah kita cerita tu, sebenarnya panjang lagi kisah beliau dan banyak karangan yang dikarang oleh beliau yang sangat bermanfaat dan menjadi panduan sehingga sekarang. Ihya Ulumuddin, kitab yang tidak ada misalnya, sehingga Al-Imam An-Nawawi mengatakan kalaulah ada kitab selain kitabullah Al-Quran boleh dibaca di dalam sembahyang, maka Ihya dibaca di dalam sembahyang. Kenapa nak bagi tahu, kata bertepatannya Ihya dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian kitab Ikhtisar fil I'tiqad dalam ilmu aqidah, Maqasidul Falasifah, Bidayatul Hidayah, Tahafutul Falasifah, Munqiz minad Dalal, Mihakkun Nazar, Mi'yarul Ilm, Qistasul Mustaqim, Manqul, Mustasfa, itu semua usul fiqh. Nah, tadi kitab mantik. Ini Manqul dengan Mustasfa, usul fiqh. Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Qulasah, semua itu ilmu fiqh dalam mazhab Syafi'i. Iljamul Awam, nah, an ilmil kalam, betul, ayyuhal walad. Ini kita akan baca nanti. Ini yang kita akan baca sepanjang majlis kita di sini insya-Allah. Dan para ulama sangat banyak memuji beliau, termasuk guru beliau sendiri Al-Imam Al-Juwaini mengatakan Al-Ghazali bahrun mughriq. Al-Imam Al-Ghazali ini adalah lautan yang menenggelamkan. Jadi ilmunya kalau kata orang masuk tidak bersiap, maka akan tenggelam. Dalam ilmunya Al-Imam Al-Ghazali, ini guru beliau sendiri yang sebut. Jadi kalau guru sendiri yang mengiktiraf dengan murid, maka tidak lagi perlu dengan pengiktirafan siapapun. Yang mengiktiraf pula siapa? Al-Imam Al-Juwaini, juga ashabul wujuh dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan ramai lagi para ulama yang memuji beliau, yang insyaAllah nanti kita akan sambil-sambil dalam pengajian kita akan bacakan lagi tentang manaqib Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tamam.